Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar topik kenali unit liter dan mililiter. Okey, tahukah kamu unit liter dan mililiter terdapat dalam pelbagai produk harian yang kita gunakan. Okey, contohnya adalah seperti gambar di bawah. Seperti minyak rambut, okey, air tin dan juga minyak masak lah. Asalkan benda itu adalah cecair, jadi kita menggunakan isi padu cecair dalam unit liter dan mililiter untuk mengukurnya. Okey, bagaimana kita nak ukur isi padu cecair? Apakah alat yang kita akan gunakan? Ini contoh alat mengukur isi padu cecair. Kamu dapat tengok yang pertama. Okey. Okey, ini adalah silinder penyukat. Terdapat pelbagai saiz silinder penyukat. Okey, yang kecil sampailah yang kebesar. Okey, seterusnya ialah tengok pointer warna merah ni. Ini ialah bika. Okey, bika ni dia ada sengatan di tepi ni. Jadi untuk kita menyukat air, kita perlu tuangkan air ke dalam silinder penyukat dan juga bika. Okey, ini contohlah cikgu tunjukkan. Ini adalah silinder penyukat di mana dia ada sengatan ni. Okey, ini adalah bika. Ini adalah cawan pengukur. Okey, cawan penyukat. Okey, untuk mengukur isi padu cecair, kita menggunakan unit liter dan juga unit mililiter. Okey, untuk simbol bagi mililiter, kita gunakan unit ml. Macam ni. Untuk bagi liter, kita guna L. Macam ni bentuk dia. Jadi, untuk liter ni biasanya kita ukur isi padu cecair yang banyak dan besar lah. Untuk mililiter pula kita guna ukur isi padu yang sedikit. Cecair yang sedikit. Okey, contoh macam mana kita nak tukarkan 1 liter ni kepada simbol dia liter. Ni dalam bentuk perkataan. Jadi kita tukar kepada simbol. Contoh 1 liter. Dia dalam bentuk macam ni. 1L. Okey, kalau 2 liter 2L. Okey, 15 liter. Kita tulis dalam 15L. Kita tak tukar dia punya nombor. Kita cuma tukar dia punya liter ni ke dalam bentuk simbol. Okey, contoh mililiter pula. 10 ml. Kita jadikan dia 10 ml. Okey, 10 mililiter jadi 10 ml. 20 mililiter 20 ml. 100 mililiter. Okey, 100 ml. Mudah. Okey, untuk liter hanya L, untuk mililiter dia ada M kat depan. Itu sahaja beza dia. Okey. Seterusnya kita tengok bika, sengatan dalam bika. Okey, ada dua contoh. Okey, ini ialah bika 100 mililiter. Setiap sengatan ialah 20 mililiter. Macam mana dia tahu bika ini ialah 100 ml? Kamu kena tengok kat sini. Ini bika 100 ml. Kamu tengok takat yang paling maksima yang dia boleh ukur air ialah 100. Kira air kalau diisi penuh sampai 100 saja dia boleh ukur. Macam mana dia tahu sengatan ialah 20 ml? Okey. Okey, sengatan 20 ml ialah apabila setiap sengatan itu apabila ditolak 40 tolak 20, kita akan dapat perbezaannya ialah 20 ml. Itu adalah kita nak tahu berapa sengatannya, ataupun kamu boleh tengok di mana sengatan itu bermula. Contohnya kita tahu kat sini dia dah awal-awal dia dah start dengan 20. Jadi kita boleh katakan setiap sengatannya berbeza dia ialah 20. Okey, cuba tengok ini pula. Ini ialah bika 250 ml. Macam mana dia tahu ini 250 ml? Takat maksima dia setakat 250.
Jadi setiap sengatan bagi bika ini ialah, jadi 100 tolak 50 kita dapat 50 ml. Itulah beza dia. Jadi kita tahu dia naik 50. Okey, seterusnya kita tengok sengatan dalam silinder penyukat. Okey, untuk silinder penyukat ini ialah 100 ml. Setiap sengatan ialah 10 ml. Jadi macam mana dia nak tahu? Okey, kamu tengok had maksimanya ialah 100 ml. Dan setiap sengatan 10 ml, dia ambil bacaan yang kedua 20, dia tolak dengan 10. Jadi 20 tolak 10, kita dapat beza sengatannya ialah 10 ml. Jadi setiap sengatan naik secara 10. Okey, ini ialah silinder penyukat 1 liter. Tapi kalau kamu tengok dekat gambar rajah ini ialah 1000 mililiter. Tapi dia kata silinder penyukat ialah 1 liter. Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Maksudnya kalau kamu letak air penuh sampai 1000, bermaksud kamu dah dapat 1 liter air ataupun 1000 mililiter air. Okey. Jadi kita tengok setiap sengatan ialah ambil 200, kamu tolakkan dengan 100. Jadi kamu tahu ialah sengatannya ialah 100. Jadi dia naik secara 100. Okey. Okey, mari kita tengok hubungkan antara unit liter dan mililiter. Kita tengok contoh daripada bika ni, kamu dapat tengok daripada kosong dia naik 100, 200, dia naik 100 sampailah cukup 1000. Jadi jumlah paras air ni bersamaan dengan 1 liter. Sebab itu cikgu bagi tahu kalau kamu nak ukur 1 mililiter, dia sedikit saja. Tapi kalau 1 liter air dia dah penuh dengan di dalam silinder penyukat ni. Jadi dia lebih sesuai untuk ukur isi padu yang lebih banyak, manakala mililiter ni sesuai untuk ukur isi padu yang kecil. Okey. Contoh macam ubat, macam sesudu minyak masak ke, apa-apa sajalah yang kecil manakala liter ni sesuai lah untuk ukur minyak masak yang besar tu, shampoo ataupun sabun basuh baju. Kamu boleh tengok unit yang besar kita guna liter. Okey, macam mana kita nak tahu 1 liter ni bersamaan dengan 1000? Contoh cikgu ada satu susu ni yang bilangan dia 1 liter. Okey. Susu ni kemudian cikgu tuang dalam setiap cawan 250 ml. Jadi cikgu tuang susu ni dalam setiap cawan, cikgu dapat 4 cawan. Okey. Kita buat sedikit pengiraan lah. Nak tunjuk kata ni. Okey, cuba tengok mana pen. Okey. 1 liter bersamaan dengan 1000 lah. 1000 ml. Okey, katakan 1000 ml cikgu bahagikan kepada 4 cawan. Kita tengok dapat tak jawapan 250. Okey. Jadi 2 darab 10, 2 darab 4, 8. 10 tolak 8, 2. Turunkan sifar. Okey, 5 darab 4, 20. Kemudian turunkan sifar. Okey, sifar bahagi 4, sifar. Okey, nampak? Jawapannya yang kita dapat ialah 250 ml. Sama. Maksudnya setiap cawan kita dapat 250 ml. Jadi 1 liter air ni, kalau kita tuang ke dalam 4 cawan, kita dapat sukatan dia ialah 250 liter. Dan kalau kita tambah balik 250 ni, okay, kita tambah sebalik semua ni.
Okey, kita akan dapat 1000 liter. Kamu boleh cuba. Okey. 1000 mililiter. Dan ini membuktikan bahawa 1000 ml bersamaan dengan 1 liter. 1000 ml bersamaan dengan 1 liter air. Okey, baik. Seterusnya, bagaimana kita nak menyukat isi padu cecair? Okey, contoh dalam gambar rajah ni, ibu berkata kepada adik, adik perlu ambil 10 liter 10 mililiter vitamin setiap hari. Jadi ibu kena tuang setakat 10 ml saja. Jadi dia ambil silinder penyukat ni, dia ambil vitamin, dia tuangkan ke dalam silinder penyukat sehingga paras 10 ml sahaja. Barulah dia beri kepada adik. Jadi kamu dapat tengok garisan merah ni, okey, sampai 10 mililiter sahaja. Kemudian dia henti menuang. Okey. Ada dua pelajar ni, okey, melakukan eksperimen menuangkan air dan juga susu. Okey. Jadi untuk membuat sukatan menggunakan silinder penyukat dan juga ataupun bika, jadi kita tuangkan cecair tu ke dalam bika. Okey, masukkan cecair yang kamu nak sukat tu ke dalam bika, susu ataupun air. Okey, kita masukkan. Okey, selepas masukkan, apa yang perlu kamu buat ialah kamu duduk separas dengan bertentang dengan paras air tu. Contoh air ni setakat mana dia punya aras setentang dengan mata kamu. Jadi kamu baca sengatan dia iaitu 500 ml. Okey. Untuk susu pula sama juga. Jadi selepas kamu tuang susu tu, dia akan naik sampai aras sengatan yang dia capai tu. Kamu tunduk sedikit, pastikan mata kamu setentang dengan sengatan tersebut dan kamu boleh baca ukurannya. Jadi pelajar lelaki ni dia dapat ukuran isi padu susu ialah 200 ml. Okey, macam mana dia tahu 200 ml? Kamu kena tengok bika yang kamu guna. Kalau dia guna unit ml, kita kena sebut dia dalam ml ataupun mililiter. Jangan pergi tulis 500 liter pula ataupun 200 liter. Tetapi kamu ukur dalam unit ml. Okey, pastikan bika kamu dalam unit yang betul. Okey, ini contoh kalau kita menggunakan silinder penyukat. Okey, pudak ni bacaannya ialah, okey, dia lebih daripada 60. Ni 60 Okey, dia lebih 5. Jadi dia menyatakan bahawa isi padu cecair ini ialah 65 mililiter. Dia berada di tengah-tengah lah. Jadi pastikan aras mata sama dengan aras air. Okey, dan letakkan silinder penyukat di atas meja ataupun tempat rata. Kamu jangan pegang dengan tangan untuk masa kamu lihat paras air tu. Kamu pastikan kamu letak di atas tempat yang rata supaya bacaan kamu tidak salah. Okey, yang lebih penting ialah kamu tidak membaca dia dari atas ataupun bawah untuk mengelak ralat paraleks. Okey, mari kita tengok soalan ni, contoh soalan. Contoh berapa aras air bagi soalan A. Okey, pertama kamu kena tengok dia sukat guna unit ml. Okey, jadi takat yang paling tinggi ialah 100. Jadi kita baca sehingga paras air hingga 80 ml. Jadi jawapannya ialah 80 ml. Senang saja. Okey. Seterusnya silinder penyukat kita tengok. Okey, setiap sengatan ni ialah 100. Okey, tapi dia ada satu sengatan di tengah. Kemudian barulah 200. Okey, setiap sengatan di tengah ni di tengah-tengah ni naik secara 50 50. Kalau di tengah ni dia berhenti 50 lah. Jadi kita tengok kat sini. Okay, ini 600. Okey, ini dia berhenti dekat paras 700. Jadi jawapannya ialah 700. Okey, tengok unit ml.
Senang. Okey, seterusnya ialah paras air berhenti pada 2000 ml. 2000 ml. Jadi jawapannya ialah 2000 mililiter. Okey, senang saja untuk kita baca sukatan isi padu cecair. Okey, dia tak macam jam, dia mempunyai jarum dan sebagainya. Kamu hanya perlu tengok aras air separas dengan mata kamu dan juga kamu perlu pastikan sengatan yang kamu guna tu betul. Termasuklah unit yang ditunjukkan. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh mesej cikgu melalui Telegram. Okey, sekian. Terima kasih.